Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab 11 itu transformasi isometrik. 11.1 dan 11.2 iaitu transformasi dan juga translasi. Apa yang dimaksudkan dengan transformasi ialah sesuatu objek berubah kepada bentuk imej, pemindahan titik-titik pada suatu satah kertas. Satah kertas tu, satah ni lah yang ada kotak-kotak ni. Jadi, transformasi ini merupakan pergerakan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, kita tengok kepada contoh lah. Kita tengok. Rajah di sebelah menunjukkan pergerakan objek, di mana objek ni dia ada titik A, B, C, D. Yang ni, warna pink ni bentuk ni, A, B, C, D. Dan dia bertukar menjadi image, di mana proses tu dipanggil proses transformasi, di mana dia tidak berubah bentuk, dia hanya berubah kedudukan saja. Daripada tempat ni dia berubah kepada tempat yang belakang ni, atas belakang ni. Jadi perubahan ni dipanggil transformasi, di mana dia berubah kedudukan sahaja dan tidak merubah bentuk asal objek tersebut. Jadi transformasi lah tu. Okey. Kita masuk translasi. Transformasi tak ada apa. Translasi ni ada beberapa item yang kamu kena tahu. Okey, translasi pula merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, kita tengok dekat sini contoh dia. Kenal pasti rajah yang menunjuk translasi. Okey, kita tengok. A ni adalah translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Maksudnya bentuk dia pun sama, saiz pun sama, orientasi dia pun sama, kepala anak panah dia pun ke arah kanan. Untuk B pula, dia bukan translasi. Kenapa bukan translasi? Sebab orientasi dia tidak sama, di mana tengok anak panah dia menghadap ke kiri. Asalkan objek anak panah menghadap ke kanan. Imej yang terhasil pula menghadap ke kiri. Jadi ini bukan translasi. Translasi dia mesti saiz dan orientasi yang sama. Maksudnya bentuk dia tu kalau dia menghadap ke kanan, mesti dia menghadap ke kanan juga. Okey. Translasi juga boleh dihurai dengan menyatakan arah, jarak pergerakan serta vektor. Iaitu arah pergerakan kita boleh gunakan untuk ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Ataupun jarak pergerakan dia dalam bentuk bilangan unit. Jadi unit tu macam mana kita nak tahu bilangan unit? Okey, kita tengok contoh dulu. Ini bentuk translasi dalam bentuk vektor. Okey, kamu kurang pastikan yang vektor translasi dengan arah pergerakan yang apa semua. Okey, kita tengok contoh cikgu tunjuk. Okey, Q tanda ni adalah image. Okey, cikgu contoh dulu. Ini adalah image. Ini adalah image. Ini adalah objek. Okey, kita tengok. Tentukan translasi bagi arah, bagi rajah berikut. Okey, tengok pergerakan dia. Okey, cikgu ada titik ni. Ni titik. Okey, pergerakan. Ni titik objek. Ni titik objek. Ni titik objek. Mesti ada titik. Sebab dia bentuk segitiga. Jadi titik dia, penjuru dia ada 3 sahaja. Okey, jadi kita tengok pergerakan dia. Okey, pergerakan dia mesti kita tengok kiri atau kanan dulu. Okey, tengok dia bergerak. Sekarang yang atas ni dia bergerak, tengok. Dia bergerak kiri kanan, jangan tengok atas ke bawah. Tengok dia bergerak. Dia ke kanan ke kiri? Ke kiri, di mana titik image atas duduk sebelah sini. Jadi dia bergerak 1, 2, 3. Jadi dia bergerak ke kiri -3. Kenapa negatif? Kalau kiri, dia akan jadi negatif. Okey, dia macam ni. Ni cikgu nak buat vektor. Di mana yang atas ni, kalau kiri, negatif. Kalau kanan, positif. Okey, kalau bawah ni pula, yang bahagian bawah ni pula, atas, bawah, negatif,
atas positif. Okey. Dia bentuk dia macam tu. Okey, kita tengok. Yang bahagian atas ni dia kiri ke kanan? Dia kiri. Kiri. Tengok dia sebelah sini. Image dia tak hasil titik dia sebelah sini. Ini objek. Ini image. Objek titik atas dia berada di sini dan dia bergerak ke arah kiri. Dia bukan ke arah sini. Okey, jadi kiri dia negatif. Okey, settle untuk yang bahagian atas. Okey, yang bawah ni pula bawah atau atas. Dia bergerak bawah ke atas. Okey, kita nak pergi ke titik ni belum habis lagi. Dia naik ke atas 3. 1, 2, 3, 4. Dia naik 4 ke atas. Atas adalah positif. Jadi 4. Jadi jawapan dia adalah untuk vektor translasi dia adalah negatif 3, 4. Negatif 3, 4. Jadi itu cara dia. Jadi bilangan unit dia, kalau dia tanya jarak pergerakan bilangan unit dia, dia bergerak ke kiri 3 unit, bergerak ke atas 1, 2, 3, 4 unit. Pergerakan bilangan unit dia. Kalau dia tanya pergerakan ke atas unit dia pergerakan unit dia. Okey, kalau yang ni lah, kalau kita nak tulis dia macam mana. Okey, jarak dia, jarak kiri ke kiri 3 unit, jarak ke atas 4 unit. Jadi dia jarak naik ke atas 4 unit, ke kiri 3 unit. Pergerakan dia ni dia tanya dia arah pergerakan dia ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Kita bergerak kiri dan siapa lagi? Atas. Okey, masih lagi confused tak apa, kamu salin dulu, kita tengok image yang kedua. Okey, image dengan objek. Okey. Kita nak buat vektor dia. Okey, vektor translasi dia, yang ni berapa vektor translasi dia? Vektor translasi dia sama dengan berapa? Okey, kita tengok. Mana objek? Ni objek. Ini objek. Ini image. Sebab dia ada tanda. Jadi titik ni mestilah bertemu dengan titik ni kan? Sama kan? Okey, kita tengok. Titik ni objek. Dia bergerak kiri ke kanan dulu. Kita tengok kiri ke kanan dulu. Dia bergerak. Image dia berada di sebelah sini. Jadi dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bergerak ke kiri 4. Negatif 4. Lepas tu dia bergerak atas ke bawah? Ke bawah. 1, 2, 3. Bawah 3. Jadi negatif 4, 3. Bukan. Dia ke bawah ni, bawah negatif. Minta maaf. Okey. Berbalik semula ke atas. Tengok Kalau kiri negatif, kalau kanan positif, kalau bawah negatif, kalau atas positif. Jadi yang ni dia bergerak ke kiri 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang bahagian atas ni merujuk kepada kiri atau kanan. Kiri atau kanan. Jadi sekarang ni kalau kiri dia negatif, kalau kanan dia positif. Jadi sekarang dia kiri dia negatif. Dia bergerak ke kiri negatif. Yang bawah ni pula, okey, yang bawah ni pula dia adalah bawah atau atas. Okey, bawah atau atas. Kalau bawah negatif, kalau naik atas positif. Sekarang dia turun ke bawah negatif. Jadi jawapan dia adalah negatif 4, negatif 3. Translasi vektor dia. Okey, kita tengok yang ni pula. Yang ni objek, yang ni image. Okey, kita ambil titik ni lah. Senang dia ambil titik ni. Okey, kita tengok dia bergerak kiri ke kanan dia. Okey, jadi kiri ke kanan dia berapa translasi dia? Jadi kamu kena tulis jawapan dia vektor translasi sama macam ni juga. Okey, jadi sini adalah vektor translasi sama dengan ni jawapan dia negatif 3, 4. Yang ni pula vektor translasi dia negatif 4, negatif 3. Okey, yang ni pula dia bergerak kiri ke kanan?
Sama je kan, tengok dia berada betul-betul di bawah. Jadi dia tidak bergerak kiri dan ke kanan, dia kosong atas. Tak perlu letak apa-apa, kosong. Okey, sekarang daripada objek pergi image, dia turun bawah. 1, 2, 3. Okey, dia turun 3. Kalau turun, tengok. Kalau turun ke bawah, negatif. Okey. Negatif berapa? Dia turun 3. Negatif 3. Jadi jawapan dia, vektor translasi dia adalah kosong negatif 3. Mesti ada kurungan bentuk macam ni ya. Okey. Kita tengok yang ni pula. Yang ni pula soalan dia lukiskan image pula. Ni sekarang objek. Ini objek. Dia suruh lukiskan image bagi objek A. Ni objek A. Dengan translasi. Dia bagi translasi. Dia bagi translasi tapi dia tak ada image. Jadi ni objek. Nak jadikan image. Di mana bentuk image dia? Okay, jadi kita kena lukis image berdasarkan vektor translasi dia. Ni vektor translasi dia. Okey, jadi vektor translasi dia negatif 2. Okey, kita ambil titik ni. Kita ambil titik ni. Okey. Negatif 2. Yang atas ni kiri ke kanan dia bergerak? Okey, atas ni kiri atau kanan Dia bergerak ke kiri sebab dia negatif. Jadi bergerak 2 ke kiri. 1, 2. Okey, settle sini. Lepas tu yang bawah ni pula negatif 4. Dia naik atas ke naik ke, dia pergi ke bawah? Dia pergi ke bawah sebab dia negatif. Turun 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berada di sini. Okey, berada di situ. Okey, dia bergerak ke kiri 1, 2, turun ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu ini titik ni dah settle. Kita cuba titik ni pula. Dia bergerak ke kiri 2, 1, 2. Bergerak ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini. Okey, titik ni pula. 1, 2 ke kiri, turun 4. 1, 2, 3, 4. Jadi okey, minta maaf. Okey, jadi tu titik dia. Jadi kita sambungkan dia. Jadi ini adalah image. Okey, minta maaf sebab cikgu tak ada nak lukis ke bawah sangat sebab ada benda ni, dia ganggu. Jadi itu dia. Ni objek, ini image. Jadi image dia berada di sini. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, titik ni. Kita guna titik ni. Okey, yang ni 3. B ni 3. Okey, dia bergerak ke kanan ke kiri. Positif 3. Bergerak ke kanan 3. 1, 2, 3. Okey, lepas tu dia turun ke bawah 1. Okey, di sini. Lepas tu, yang ni pula. Bergerak ke kanan 3. 1, 2, 3. Turun ke bawah 1. Tu, yang ni pula. Bergerak ke kanan 3. 1, 2, 3. Turun 1. Jadi, kita boleh lukis. Guna pembaris ya, biar kemas ya. Lukisan kamu. Okey, kita dah dapat dia. Jadi ini adalah image bagi objek A. Jadi kita buat A tanda berdasarkan pergerakan vektor translasi dia 3, negatif 1. 3 ni maksudnya dia bergerak ke kanan 3, turun negatif 1. Kalau yang ni pula bergerak ke kiri 2, turun kepada 4. Okey. Lukis ya. Biar kemas. Okey, kita tengok yang ni pula. Menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberi. Sekarang ni kalau kita nak cari koordinat image,
berdasarkan koordinat objek yang diberi. Ni koordinat objek, ni objek, koordinat objek. Okey, ni vektor translasi dia. Jadi dia suruh cari titik image dia di mana. Kita boleh gunakan kaedah atas satah kartes. Okey, sekarang kita tandakan, tentukan koordinat image. Di mana koordinat dia? Okey, ni adalah objek. Kita cari objek untuk Q ni berada di 31. Di mana 3? X3, Y1 di sini. Jadi di sini adalah Q. Ni adalah objek. Okey, lepas tu pergerakan dia adalah negatif 5. Maksudnya bergerak ke kanan ke kiri? Ke kiri 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, situ 5 kan. Lepas tu dia naik ke turun? Positif 2. Naiklah sebab dia positif. 1, 2. Jadi di sini adalah Q under. Jadi titik. Jadi koordinat image ialah berapa sini? Negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Jadi jawapan dia negatif 2, 3. Jadi itu koordinat bagi image, koordinat image dia adalah negatif 2, 3. Di mana koordinat bagi objek adalah 3, 1. Berdasarkan translasi dia negatif 5, 2. Okey, kita boleh gunakan kaedah kiraan saja, tak perlu gunakan. Cikgu, kalau tiba-tiba dia bagi soalan macam ni, kita nak buat atas benda ni ke? Kalau soalan dia bagi satah kartes, kamu kena tunjukkan pergerakan pada satah kartes. Tapi kalau soalan tu dia tak bagi satah kartes ni yang petak-petak ni dia tak bagi, dia bagi macam ni je soalan dia. Okay. Ni soalan yang sama. Tengok ni, tentukan koordinat image. Tentukan koordinat image. So cari koordinat image. Koordinat image. Berapa koordinat image? Kita tidak tahu. Okey, berdasarkan objek. Ini objek. Okey, ni translasi dia samalah. Ni objek 31. Objek titik objek 31, translasi negatif 52. Okey, kita boleh gunakan kaedah mengira. Macam mana kita nak tunjukkan kaedah pengiraan dia? Okey, dia macam ni je, senang. Okey, kita tahu kita ada titik bagi objek 31 kan? Ni titik bagi objek adalah 31. Jadi kita tulis macam ni, koordinat image sama dengan kita buat macam ni. Dia 31, kita susun dia 3 atas 1 bawah. Okey, kita tutup kurungan. Okey, nak cari image, koordinat image, kita guna simbol tambah. Formula dia tambah. Lepas tu kita letak yang ni. Vektor translasi dia negatif 5, 2. Cuba selesaikan. 3 tambah negatif 5. Yang bawah pula 1 tambah 2. Jadi jawapan dia berapa? 3 tolak 5 jadi negatif 2. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Jawapan dia adalah negatif 2, 3. Jadi koordinat dia adalah negatif 2, 3. Kita susun macam ni, terbalik-balik. Kita pergi sini, kita tuliskan dia negatif. Jangan tinggalkan bentuk macam ni ya, kena tukar dalam bentuk koordinat, iaitu negatif 2, 3. Sama ke dengan jawapan tadi? Tengok, negatif 2, 3. Kalau kita guna kaedah satah kartes pun, kita akan dapat negatif 2, 3 menggunakan pergerakan translasi dia ataupun gunakan kaedah pengiraan. Okey, kalau nak cari titik image, diberi titik objek dan vektor translasi, nak cari image dia, kamu tambahkan dia.
Susunkan benda ni, dia ni atas ni bawah, lepas tu tambah sahaja. Last jadi bentuk macam ni, tukar kepada bentuk koordinat balik. Okey. Okay, kita tengok soalan lagi. Okay, guna kaedah mengira je senang. Dan sekarang pula menentukan koordinat objek pula. Okay, tadi kita nak tentukan koordinat image. Sekarang tentukan objek di mana image dia adalah ni titik image dia. Di mana koordinat image-nya adalah negatif 2. Okey, negatif 6, 1. Jadi, koordinat objek yang kita tidak tahu. Berapa koordinat objek dia. Jadi, gunakan formula. Gunakan ni juga. Di mana ni adalah image. Ini image. Titik bagi. So, tentukan koordinat bagi objek. Tadi tentukan koordinat bagi image. Ni kita nak cari objek. Nak cari objek. Ni kita nak cari titik objek. Kita nak cari titik objek. Jadi titik image dia negatif 61. Jadi kita buatlah ini negatif 61 tutup kurungan. Tambah ke? Tak. Okey, ingat ya. Kalau kita nak cari image, kita tambah. Kalau kita nak cari objek, kita tolak. Sebab ini daripada image. Ini image. Berbeza dengan yang ni. Yang ni objek. Objek dia mesti tambah dengan translasi. Baru jumpa image. Untuk image pula, dia mesti tolak. Baru jumpa objek. Jadi objek. Jadi translasi dia 32. 3 negatif 2. Jadi kita boleh selesaikan dia negatif 6 tolak 3, yang bawah 1 tolak 2. Jadi ini dapat jawapan dia negatif 9 3. Jadi tulis dekat sini koordinat bagi objek adalah negatif 9 3. Negatif 9, 3. Kita guna teknik tolak pula. Nak cari objek tolak, nak cari image tambah. Okey, tengok soalan yang terakhir pula. Kalau yang ni pula dia bagi image, ini objek. Dia suruh carikan translasi dia pula. Dia suruh cari yang ni. Apa sini, apa sini. Dia bagi titik, dua-dua titik. P objek, P image. Tentukan translasi. Kalau nak cari yang tu, senang juga. Teknik dia, kita terbalikkan dia macam ni juga. Yang ni, kita tahu. P ini adalah 29. P tanda iaitu image adalah 36. Jadi, translasi dia adalah, macam mana nak buat kiraan dia, kita susunkan dia juga. Okey, di mana kita buat macam ni, iaitu di mana kita gunakan teknik formula. Okey, ini X tanda, Y tanda. Ni X tidak tanda, ni Y tidak tanda. Sebab tanda tu objek. Yang tidak tanda tu objek, yang bertanda tu image. Jadi cikgu cuba keluarkan formula dia. Formula dia di mana image X tolak dengan image objek. Okey, lepas tu Y image tolak dengan Y objek. Masuk je formula tu. Okey, jadi X image. Di mana X image? Ni yang image. Iaitu 3 tolak X image. X image 3 tolak dengan X objek. X objek 2. Okey, lepas tu Y image. Y image 6. Jangan tertukar ya. Image kamu tengok betul-betul image yang mana satu. Jangan ambil ni. Image ni biasanya dia bertanda. Baca fahamkan betul soalan. Jadi Y image adalah 6 tolak dengan Y objek dia adalah 9. Jadi
Apa jawapan dia? 3 tolak 2, 1. 6 tolak 9, negatif 3. Jadi, translasi dia adalah 1, negatif 3. Okey? Itu dia. Jadi, ni kita nak cari translasi. Nak cari translasi di mana dia beri titik objek, titik image. Okey, dengan kedua-dua tu, di mana image X tolak dengan image objek, image Y tolak dengan Y objek. Di mana maksudnya? Maksudnya image tolak objek, di mana X dengan X, Y dengan Y. Ingat, kalau kita nak cari objek, dia macam ni konsep dia. Kalau kita nak cari objek, okey, ni nak cari objek, menentukan koordinat image. Okey, ni kita nak cari image. Nak cari image, kita tambah. Okey, nak cari objek, kita tolak. Nak cari objek, kita tolak. Nak cari translasi, kita tolak juga. Yang tambah hanyalah kalau nak cari image sahaja. Nak cari image, kita mesti tambah. Ke cikgu tersalah sebut. Nak cari image, kita tambah. Nak cari image, kita tambah. Nak cari objek, kita tolak sebab kita nak patah balik ke belakang. Jadi kita tolak. Nak cari translasi dia, kita tolak. Okey, translasi susunan dia macam ni, atas bawah. Kalau titik dia mesti kiri kanan macam ni ya. Difahamkan betul-betul ya. Okay, sampai situ saja untuk kali ini. Salam.